Kalau sesiapa perlukan nota, kita boleh refer balik. Okey, baiklah kita mula dengan apa itu client centered therapy, ya, ataupun kita panggil person centered therapy. Dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai terapi tumpuan klien, ya. Ataupun kita panggil juga terapi pemusatan klien. Itu uh, uh, maksudnya terjemahan, terjemahan dia panggil terjemahan langsung. Kalau dalam bahasa Melayu yang bersastra sikit dia panggil terjemahan harafiah. Terjemahan langsung kepada client centered terapi. Klien lah, centered ni pemusatan dan terapi itu adalah terapi. Dia kata mula-mula apa beza terapi client centered ni dengan terapi-terapi yang lain. Ini agak penting untuk kita faham, terutamanya bila kita compare dengan terapi yang lain, kita akan tengok beberapa perbezaan yang besar. Sebagai contoh, saya bagi misalnya psikoanalisis pada peringkat awal, maksudnya pada zaman Freud merawat pesakit-pesakit dia, kita tak menyebut klien, kita menyebut ataupun psikoanalisis memanggil klien mereka adalah pesakit. Bukan bermakna mereka itu mempunyai penyakit-penyakit tertentu, tetapi itu adalah pengaruh daripada sejarah Freud sendiri. Dia dari bidang perubatan. Dalam bidang perubatan, pesakit yang datang ke klinik, kita panggil pesakit, kita tak panggil klien. Yang tu you kena faham perbezaan yang utama. Kepada Carl Rogers, pengasas client-centered therapy, perkara-perkara seperti itu membawa makna yang besar. Sebab tu dia mengangkat klien itu sebagai nama kepada teori dia, iaitu client-centered therapy, di mana kita dah tak panggil patient-centered therapy, kita panggil klien. Ada beza antara klien dengan patient. Kalau patient ini pesakit, kalau klien ini klien. Klien panggilan yang sama kalau kita pergi ke kedai membeli barangan, kita akan dipanggil customer ataupun klien. Ada beza klien ataupun customer ni dengan pesakit yang pergi berubat di hospital. Tujuan Rogers menukar ataupun mengangkat nama klien ini ada tujuan dia. Maksudnya dia nak bezakan supaya orang yang datang berjumpa ahli terapi, berjumpa terapis ini, mula-mula lagi dia dah buang dia punya stigma. Walaupun kita tahu di negara kita, termasuklah di negara kita, siapa yang jumpa kaunselor masih lagi dianggap ada stigma tertentu lah kepada orang yang berjumpa kaunselor sebagai orang yang ada masalah peribadi ataupun masalah mental. Tetapi percubaan untuk membuang stigma ini sudah dilakukan sejak zaman Rogers. Sebab Rogers ni dia sangat, saya kata sangat gentle, sangat lemah lembut. Dan peribadi Rogers ini sendiri, kalau kita tengok melalui video-video dia buat sesi dengan klien dia, dia sangat lembut, sangat sabar di dalam melayan klien-klien beliau. Jadi hal ini dicurahkan, idea-idea yang terhasil daripada nilai peribadi Rogers ini diterapkan di dalam teori yang diasaskan oleh beliau. Walaupun begitu, kita boleh katakan bahawa sekejap. Bawah sikit Sen. Walaupun begitu, bawah lagi Sen. Okey.
Walaupun begitu, ini pengenalan saya terhadap teori Rogers dan Rogers sendiri. Walaupun begitu, kita boleh katakan bahawa mungkin saya dah ulang yang ni di dalam pembelajaran teori kita sebelum ni, kesesuaian teori ni dengan nilai-nilai Asia. Orang Asia ni orang yang sukar berterus terang antara personaliti dan sikap keseluruhan lah, kita kata orang Asia. Jarang kita tengok orang Asia yang suka memaparkan apa yang dia rasa di khalayak ramai. Dan berbanding dengan orang putih. Orang putih cara mereka dididik, budaya mereka, culture mereka, Eropah dan sebagainya yang kita sebut agak kasar kan. Agak kasar itu makna dia suka menyatakan apa yang dia rasa berterus terang berbanding dengan kita. Kita ni kalau kita nak sebut pun berlapik. Bukan saja orang Melayu, orang India, orang Cina, orang Asia lah secara umumnya. Dan Asia di sini tak termasuk Rusia. Walaupun Rusia tu berada dalam benua Asia, kita tak kira. Kita kata Rusia tu kita buanglah daripada nilai-nilai yang kita sebut sebagai nilai-nilai Asian values ini. Jadi kesesuaian Rogers dengan nilai Asia ni sangat sesuai lah. Sebab tu di Malaysia, walaupun you belajar ke tak belajar Rogers, you belajar mengenai amalan melayan di dalam kaunseling, melayan, mendengar dan sebagainya. Banyak sebenarnya penerapan itu diambil daripada teori-teori daripada teori Rogers, daripada teori Rogers. Dan Rogers ini dari segi penggolongan, pengkategorian teori dia, kita masukkan sebagai, kita panggil third wave. Third wave ini adalah gelombang ketiga dalam senarai teori. Yang pertama yang dianggap gelombang pertama adalah terdiri daripada teori psikoanalisis. Itu gelombang pertama. Dan itu mungkin satu-satunya yang berada dalam gelombang pertama lah. Psikoanalisis ataupun disebut psikodinamik dan sebagainya. Di mana mereka melihat manusia seperti robot, sebab semuanya diasaskan kepada hukum-hukum sains. Misalnya saya dah cerita, bila kita cerita psikoanalisis hari itu, bagaimana manusia ni dipadankan dengan hukum fizik yang menyatakan tenaga tidak boleh dimusnahkan, tetapi tenaga itu boleh berubah bentuk. Itu menjadi asas salah satu asas kepada pemahaman teori psikoanalisis. Lalu datang gelombang kedua, second wave, di dalam yang mempengaruhi aliran ataupun bidang kaunseling yang kita panggil sebagai aliran behavior, termasuklah juga aliran kognitif behavior. Bila kita sebut behavior, di dalamnya termasuklah antaranya CBT. CBT agak baru. Sebelum tu kita ada CBT tu cognitive behavior. Sebelum tu kita ada REBT. Rational Emotive Behavior Therapy juga kita masukkan di dalam aliran behavior ataupun cognitive behavior. Sebelum REBT kita ada aliran behavior itu sendiri yang diasaskan melalui pemikir-pemikir, behaviorist ini, termasuk Pavlov, Watson dan sebagainya. Dan kalau kita tengok bidang psikologi, bidang psikologi sebenarnya berat. Yang kita cakap sekarang ni adalah kaunseling. Kaunseling ni adalah satu cawangan kepada psikologi. Tetapi bidang psikologi yang besar itu sendiri, kalau kita tengok, dia banyak sangat dipengaruhi oleh bidang behavior. Dipengaruhi oleh behavior, memory dan sebagainya. Tetapi basic dia adalah macam mana dia cuba memahami pengaruh behavior dan apa yang mempengaruhi tingkah laku seseorang. Itu menjadi batang tubuh kepada bidang psikologi. Yang ketiga, lahirlah gelombang yang seterusnya. Yang keempat saya tak pasti lagi lah. Mungkin setakat ni tak ada lagi.
setakat ni kita berhenti pada gelombang ketiga. Mungkin ada gelombang keempat yang mungkin bukan IR 4.0, Industrial Revolution, itu tak ada kaitan. Mungkin akan ada orang yang kaitkan, itu cerita lain lah. Tetapi yang saya nak cerita ni adalah mengenai gelombang ketiga yang diasaskan oleh kumpulan-kumpulan humanistik. Di dalamnya termasuklah Rogers, di dalamnya termasuklah Maslow dan sebagainya yang you baca tadi kan. Macam mana kumpulan humanistik ni saling pengaruh-mempengaruhi dan membentuk gelombang ketiga di dalam psikologi secara am dan juga di dalam kaunseling secara khususnya. Jadi kalau orang tanya, pada awal 1890-an muncul psikoanalisis, diikuti 1920, 1930 oleh behavior, dan bermula 1930, 1940, 50, 60 itu kumpulan humanistik. Dan saya yakin humanistik ni bergerak sampai sekarang. Dan dia ada pengikut-pengikut dia yang misalnya saya sebut tadi kan, kalau di Malaysia ni memang you tak boleh lari daripada pemahaman kaunseling mengikut aliran Rogers. Yang you mula dengan rapport, mula sesi tu dengan rapport, diikuti dengan penerokaan dan ada konflik, penyelesaian konflik, konfrontasi, ada insight, mendapat insight dan penamat. Itu semua adalah kita base ataupun kita asaskan kepada client-centered therapy. Jadi kalau nak pisahkan cara kita melakukan sesi di Malaysia dengan Rogers, memang kita tak terpisah. Sebab tu saya kata Rogers ni penting untuk kita faham. Walau apa pun teori kita pakai, sebab kalau amalan dan apa yang diajar di Malaysia memang kita base pada Rogers. Sebab tadi itulah yang saya cerita sebelum ni, dia sesuai dengan nilai-nilai Asia. Kalau you pergi US, mungkin kalau you pergi jumpa dengan gestalt terapi, dia tak berkenalan pun dengan kita. Kita sebagai klien, dia tak berkenalan pun. Mula-mula dia terus saja. Dia terus menggunakan teknik gestalt untuk menimbulkan awareness, contohnya kan. Dia tak guna. Tapi kalau kita jumpa client-centered therapist, mungkin kita akan dapat sama dengan amalan kaunselor-kaunselor di Malaysia ni. Okey, client-centered therapy ataupun kita sebut CCT, terapi pemusatan klien, dia muncul pada tahun 1930-an, emerged in the 1960s, 1930s, bukan 60s, 30s, iaitu dia kata pada masa kumpulan Neo-Freudians, bukan Freud tau, bukan Freud. Neo-Freudian ni maksudnya pengikut Freud. Kalau Freudian tu dia bermula, saya sebut tadilah 1890-an kan, di mana mereka ni mula expanding psychoanalysis. Mereka mula melebarkan aliran psychoanalysis. Pada masa tu muncul aliran kita kata teori client-centered therapy. Okey, pada peringkat awal, dia kata dalam bentuk awal psychoanalysis itu, dia kata terapi ni meletakkan passion. Kita tengok istilah yang digunakan oleh penulis, passion, bukannya klien lagi. In the center, dia memusatkan pesakit itu, tetapi tidak di dalam positive manner. Maksudnya tidak di dalam keadaan yang sepatutnya kita letakkan pesakit itu. Dia kata banyak pesakit ataupun dalam hal ini klien yang berjumpa dengan terapis menggunakan psikoanalisis. Dia kata yang melalui pengalaman, who experience the Freudian method, yang kaedah-kaedah yang digunakan oleh Freud dan pengikut-pengikut dia itu, dia kata found it to be too subjective. Meaning iaitu macam pergi jumpa doktor lah.
okey doktor, saya demam. Saya demam, lalu doktor cek, ambil suhu dan sebagainya. Kita nganggur mulut, dia test, dia ambil bacaan tekanan darah dan sebagainya. Lepas tu dia bagi ubat. Dia diagnose dan dia bagi ubat. Maksudnya klien tak bertindak banyak. Dari segitu klien ni ada passion pada masa itu dipanggil tak bertindak banyak. Jadi disebabkan keadaan ini, saya sebut juga sebelum ni, kalau you all ingat, kesemua teori-teori yang berlaku selepas daripada zaman Freud itu semuanya adalah satu respons saja kepada Freud. Sekejap. Sekejap. Di mana saya tadi? Hussein, di mana saya tadi? Tuan Hussein, di mana saya tadi? Doktor cakap pasal yang respon pada Freud saja. Oh, terima kasih Zulaikha menolong Hussein. Saya bercerita mengenai respon kan? Betul tak? Okey. Okey, Hussein, terima kasih. Saya bercakap mengenai teori-teori yang ada kemudian daripada psikoanalisis adalah satu respons kepada psikoanalisis, termasuk juga teori yang kita sedang bincangkan sekarang iaitu CCT, Client Centered Therapy. Okey. Jadi disebabkan oleh dia melihat teori psikoanalisis itu terlalu suggestif, iaitu pasien datang, kaunselor ataupun terapis pada masa itu diagnose dan lepas tu maksudnya tidak banyak yang dibuat dan kesan kepada klien mungkin lebih banyak kesan pada masa sesi dijalankan berbanding dengan masa selepas sesi. Sedangkan kalau kita tengok teori-teori yang lebih kemudian, walaupun REBT, kita dah tengok REBT, maksudnya rawatan bukan dibuat semata-mata sewaktu bersesi. Selepas habis sesi, klien juga perlu memainkan peranan iaitu dengan membuat perenungan terhadap diri dia dan sebagainya. Jadi, dengan sebab itulah Carl Rogers ini initially develop the CCT method, kaedah-kaedah berasaskan client-centered therapy yang diberi nama Rogerian Technique. Maksudnya siapa yang mengikuti kaedah Rogers ini, kita panggil sebagai Rogerian lah. Teknik-teknik yang diperkenalkan oleh Rogers, kita panggil Rogerian Technique. Pada peringkat awal, Carl Rogers menamakan kaedah dia Client-Centered Therapy. Tetapi dia kemudiannya menukar namanya kepada Person-Centered Therapy ataupun terapi pemusatan individu. Terapi pemusatan individu. Itu nama yang kemudian yang kekal nama ni sampailah ke hari ini. Okay. What is the difference between psychoanalysis tadi dengan person-centered therapy? Mari kita tengok. Dia kata yang pertama ialah fokus kepada individu. Yang itu satu perkara yang sangat bagus yang ada di dalam client-centered therapy ni. Sebab saya dah sebut tadi, semua amalan kaunseling kita berasaskan kepada Rogers. Kalau student saya memang wajibkan juga Rogers, teori Rogers ini kepada student saya bersama-sama juga dengan psikoanalisis. Kalau diminta 2, inilah dia. Tapi saya tak pernah kata 2. Saya kata sekurang-kurangnya 2, tetapi lebih banyak lebih baik. Sebab nanti you akan tengok, you akan boleh
experience, you boleh gunakan pelbagai teori sewaktu you menguruskan isu-isu klien bila you all dah melangkah lebih jauh, semester 4, semester 5 dan sebagainya. Client-centered therapy ni, dia kata is most effective dari segi keberkesanannya. Sangat berkesan kepada individu-individu yang mengalami tekanan, situasi yang tertekan, mengalami depresi, dan kita tahu ramai dalam musim COVID, ramai malah dalam group counselling sendiri pun ada yang mengalami masalah depression, tekanan, dan juga mengalami masalah kebimbangan, anxiety, ataupun orang yang bekerja dia berkaitan dengan orang lain yang berkaitan orang lain yang mengalami masalah personality disorders. Personality disorders ni banyaklah jenis-jenis disorders. Misalnya kita kata schizophrenia. Schizophrenia, ada orang sebut schizophrenia yang ringan, kalau yang berat tak boleh. Yang berat kita ada bukan psikoterapis, kita ada psikiatris. Yang kita kata yang ringan ni kita diagnose, boleh kaunselor boleh menguruskan, tetapi tak bolehlah kalau yang berat tu tak boleh. Macam yang saya sebut tadi, dia kata walau bagaimanapun, however, dia kata Rogers didn't want his clients to view themselves. Rogers sendiri tidak mahu klien itu melihat diri mereka sebagai pesakit, ataupun yang perlu didiagnosis. Sebaliknya dia mahu setiap klien dia tahu bahawa terapis kita, kaunselor ataupun ahli terapi melihat klien mereka itu sebagai seorang individu. Tidak ada sebarang judgemental. Itu yang melahirkan apa yang disebut sebagai penerimaan tanpa syarat yang kita akan tengok sekejap lagi. Kalau bersyarat itu pesakit. Pesakit bersyarat. Dia masuk saja, contohnya melalui psikoanalisis tadi, dia masuk aja bilik ataupun ruang rawatan psikoanalisis, ruang rawatan terapis menggunakan psikoanalisis, pada masa itu dia sudah menjadi seorang pesakit. Sudah ada satu imej yang terbina dalam kalangan individu tersebut, iaitu aku ni adalah seorang pesakit. Berbanding dengan Rogers yang mengiktiraf klien itu sebagai seorang individu, malah individu normal, malah individu yang normal. Cuma dia mengalami anxiety, dia mengalami depression disebabkan oleh persekitaran, dia yang mungkin tidak suit dengan personality klien kita tu, klien tersebut. Jadi dia kata he wanted, dia mahu, Rogers ini mahu setiap klien tahu bahawa dia, Rogers itu sendiri, dan dia nak pengikut-pengikut dia lah, macam kita semua lah. Kalau kita ni Rogerian, kita menganggap individu yang datang ke bilik kaunseling itu adalah seorang person, bukan seorang individu lah, bukannya seorang pesakit. Dan dia mengangkat benda tu sebagai nama, hence the name of his approach, sebagai nama kepada pendekatan ataupun kepada teori dia. Begitu besarnya penghargaan Rogers kepada individu ini. Dia tak ambil mudah individu. Dia kata with client-centered therapy, the focus is on the individual. Fokusnya adalah kepada individu. And the therapist is a sounding board. Maksudnya dari segi ini, individu ataupun klien yang masuk ke bilik terapis itu
adalah segala-galanya kepada terapis. Dia sangat penting, sangat dihargai, malah dia lebih penting berbanding dengan kaunselor itu sendiri. Jadi rukun tenet ni kita kata prinsip-prinsip asas, the basic tenets, rukun-rukun asas. Kalau orang Muslim di sini dia tahu rukun Islam ada 5 perkara. Zulaikha kan? Rukun Islam 5 perkara. Sama juga. That is the principles, the main principles or the tenets. Kita sebut tenets, pillar. Ada orang sebut pillars. Maksudnya tiang-tiang yang menegakkan Islam itu ada 5. Sama juga di sini, tiang-tiang yang menjadi asas sokongan kepada client centered terapi. Saya akan guna berselang-seli client centered terapi dengan person centered terapi. Dua-dua boleh pakai. Walaupun kita sebut tadi Rogers pada peringkat akhir dia menggunakan person centered terapi, bukan client centered terapi. Dia kata asas ataupun rukun kepada CCT ini adalah seperti berikut. Yang pertama, ada 3 yang besar, iaitu unconditional positive regard. Saya sebut tadi kan, penerimaan klien itu mestilah tanpa syarat, tak bersyarat. Kalau you kemas baru saya terima masuk dalam bilik kaunseling, tak boleh. Kita kena terima klien yang macam mana pun yang masuk ke ruang ataupun ke ruang bilik, ke bilik kaunseling ini. Iaitu kita menerima klien macam manakah dia, bagaimanakah rupa dia, pakaian dia dan sebagainya. Kita kena terima. Kita kena terima iaitu where and how they are. Kalau dalam konteks tele-counselling, mungkin kita boleh pakai where they are. Tak kira dia berada di mana, kita kena terima. Yang kedua, Rogers highlightkan mengenai prinsip congruence. Ini adalah lebih kepada kaunselor, lebih kepada ahli terapi. Ini bukannya kepada klien. Klien tu macam kalau orang marketing ceramah, dia kata client is always right. Betul tak? Itu orang marketing. Client, customer. Customer is always right, dia kata. Customer, prinsip marketing adalah customer sentiasa betul. Tak guna kita berdebat dengan customer. Yang lebih atas lagi, orang marketing akan sebut customer is a king. Maksudnya apa? Pelanggan kita adalah raja, kalau orang bisnes, kalau orang marketing. Tetapi dalam kes kita ni, CCT, kita kata 3 prinsip ini mestilah diamalkan oleh terapis, iaitu klien tak perlu yang ni. Klien tak perlu unconditional positive regard. Ini adalah terapi kepada klien, bukannya klien kepada terapi. Yang kedua, mestilah congruence. Congruence ni makna dia kata kebolehan ataupun the ability of the therapist. Kebolehan kaunselor itu untuk bila dia melayan klien ini, dia tinggalkan segala dia panggil professional facade ni. Segala tie dia, pakai coat dia, style kemas dia yang menggambarkan dia tu seorang profesional. Bukan saya kata jangan pakai kemas. Nanti Hussein lepas ni, dia kata tak boleh pakai tie masa sesi. Jangan salah faham di sini. Maksudnya adalah dia tak mau ada gap antara klien dengan kaunselor. Mesti tak ada gap. Sebab tu kalau boleh, ada kawan saya dulu dia kata kalau kita pakai tie merah, kalau boleh elok kita buka tie merah. Sebab tie merah ini menggambarkan kuasa. Tak mau ada authority barrier, penghalang dari segi kuasa bila kita melayan seorang klien. Tambah-tambah bila dia guru, klien dia adalah pelajar darjah 6 misalnya, tak boleh. Dia tak boleh
menunjukkan aku guru, hang pelajar sekolah rendah. Tak boleh macam tu. Dalam CCT dia tak bagi. Dia tak, orang buat macam tu, kaunselor buat macam tu, dia tak memahami aspek congruence tadi. Dia kata dan being human, kaunselor perlu jadilah seorang manusia. Jadi adalah dalam congruence ini, misalnya kaunselor perlu genuine. Genuineness. Maksudnya kaunselor perlu memaparkan diri dia yang sebenar. Kaunselor bukan berpura-pura. Sebab kalau kita berpura-pura, benda tu akan terpancar melalui apa dia? Melalui non-verbal kita. Itu pun satu lagi konsep. Verbal dengan non-verbal itu pun satu konsep yang didalami juga oleh kumpulan Rogers ini. Jadi kalau kita tak genuine, kalau kita berpura-pura, maka perkara itu akan nampak melalui layanan kita terhadap seseorang. Bukan saja klien. Kalau you bersikap tak asli, tidak genuine di dalam melayan seseorang, perkara itu kita tak rasa, tetapi aura kita tu, aura kita yang tidak tulen itu, kita akan dirasai oleh orang yang kita berdepan. Misalnya, orang yang ada sikap suka menghina seseorang, bila dia melayan orang, akan nampak pada wajah dia, wajah yang sombong. Jadi, untuk jadi kaunselor, kumpulan yang macam ni tak berapa sesuai lah. Orang yang nak jadi kaunselor, dia tak ada sombong. Kalau ikut CCT lagilah, dia tak boleh sombong, dia kena memaparkan unconditional positive regard, dia memaparkan ketulenan dia genuine, dan dia perlu congruence. Congruence ni maksudnya selaras antara luar diri dia dengan dalam diri dia. Dia tak boleh talam dua muka, kan orang katakan. Dia tak boleh, okey sekarang ni katalah Hussein kan. Hussein sekarang ni, Hussein kata, oh aku sekarang ni Hussein sebagai pelajar. Sekejap lagi aku Hussein sebagai kaunselor. Tak ada macam tu. Dia mesti satu je, iaitu Hussein lah. Hussein sebagai Hussein. Empathy. Apa makna empathy? Empathy ni adalah kebolehan untuk recognize, untuk mengetahui, dan untuk recognize ni macam mengiktiraf, mengenal pasti, dan merespon kepada emosi-emosi yang diluahkan, diekspreskan oleh klien, yang ditunjukkan oleh klien. Maknanya di sini adalah, sebab tu saya kata penting tadi, jangan, kaunselor ni memang tak boleh sombong. Sebab bila sombong, you gagal untuk merasai empati. Sebab orang sombong selalunya, dia sekalilah orang sombong dengan dia mementingkan diri sendiri. Bila orang pentingkan diri sendiri, dia gagal, dia tak berempati lagi. Sebab bila kita empati je, sifat pentingkan diri sendiri itu akan hilang. Sebab bila kita berempati, kita berkemampuan untuk merasai apa yang orang lain rasa. Lawan dia adalah selfish. Lawan dia adalah sifat mementingkan diri sendiri. Jadi tiga perkara ni menjadi satu tenet, menjadi rukun-rukun, menjadi satu set rukun. Satu set rukun-rukun yang perlu ada kepada seseorang kaunselor di bawah client-centered therapy. Okey, ada apa-apa soalan tak setakat tu? Tak ada Zulaikha boleh faham tak apa yang saya cerita setakat yang saya cerita? Boleh, Doktor. Boleh Okey, ini agak penting sebab ini menjadi asas. Walaupun you tak mengaku you client-centered therapy punya pengikut, you tak mengaku you, bukan Zulaikha, kepada orang semua lah. Walaupun you tak mengaku you menjadi pengikut Rogerian, tetapi you all sebenarnya adalah Rogerian. Sebab macam tadi saya sebut, style, teknik, kaedah yang dipelajari oleh kaunselor Malaysia ni, yang diajar melalui kemahiran, menolong, mendengar dan sebagainya, itu adalah kemahiran yang diajar oleh Rogers sebetulnya. Jadi you all sebenarnya adalah, semua sekali adalah Rogerian.
Okay, for terapi to work, untuk menjadikan sesuatu terapi itu berkesan, macam mana style, dia kata tak kira lah, no matter the style of the therapist. Tak kira macam mana style terapis itu, dia kata the client shouldn't feel like they are being judged. Apa makna dia? Makna dia, klien yang jumpa kita tu tidak boleh sikit pun merasa bahawa mereka sedang diadili. Judgment. Dalam konsep ini adalah konsep prejudgment. Prejudgment ataupun prejudgmental. Maksudnya sebelum orang masuk tu, kita sudah ada satu set tanggapan kepada mereka. Mereka masuk pakaian tak kemas. Lalu kaunselor ada dalam kepalanya, budak ni mesti dari keluarga miskin contohnya. Tak boleh. Tak boleh. Orang tu masuk dengan ada satu parut dekat pipi dia. Dekat pipi dia ada satu parut. Lepas tu ada macam tulang ikan. Dia tahu tak kesan parut yang orang mungkin kemalangan ke apa. Lalu kaunselor dalam hati kata, takutlah tengok dia ni, tatah dia bekas samseng dulu. Tak boleh. Kaunselor tak boleh ada prejudgment. Kaunselor mesti terima yang atas tadi tu. Penerimaan tanpa syarat. You terima seolah-olah klien tu kosong. Kepada you, klien tu adalah kosong. Seperti kain putih. Seumpama kain putih. Dia kata, if an individual didn't have problems, then they would not feel the need to seek therapy. Jadi betul lah tu. Kalau orang tu tak ada masalah, buat apa dia nak jumpa terapi? Oleh sebab itu, therefore, dia kata, it's not the job of a therapist to form judgments. Jadi, kita bukan kerja kita ni untuk membentuk ataupun membina satu judgment kepada klien-klien kita. Ataupun pendapat pun tak boleh. Kita ada pendapat. Oh, kita kata klien kita ni seorang yang apa? Seorang yang susah berubah contohnya. Tak boleh. Okey, dia kata clients who do not feel judged, yang rasa diri dia tidak diadili, do not feel judged, are generally secara umumnya lebih selesa, lebih comfortable untuk meluahkan perasaan-perasaan mereka, untuk bercerita, expressing themselves, dan cenderung untuk mudah, cenderung untuk mendapat lebih banyak celik akal, insight. Mudah mereka mendapat idea untuk pencerahan, idea untuk mereka berubah, berbanding dengan kalau mereka masuk macam tadi, macam kita kata psychoanalysis tadi, masuk pun sebagai passion. Itu pun sudah satu bentuk judgmental. Passion itu satu bentuk kita kata brand. Passion ni satu brand berbanding dengan klien tadi, kan? While developing, sementara membina kebolehan-kebolehan yang lebih bagus, yang lebih besar untuk menyelesaikan masalah mereka. Ini adalah sebahagian daripada perkara yang menjadikan CCT ini satu pendekatan yang efektif ataupun yang berkesan. Okey, kita ada beberapa minit lagi. Saya akan buka untuk soal jawab. Sebab pada hari Rabu kita akan habiskan dengan kaedah, dengan kaedah-kaedah yang dijalankan melalui CCT, dan kita akan dalami juga, terutama bila kita akan tengok FAQ tadi, frequent asked question tadi, rumusan-rumusan, macam mana, apakah yang menyebabkan, apa yang ada dalam teori ini yang menyebabkan dia berkesan, why it works. Kalau kita kata tajuk kita ni, mengapa kalau kita guna kaedah client-centered therapy ni, kita boleh tengok keberkesanan dia tinggi, terutamanya kepada pesakit-pesakit yang mengalami masalah mental yang ringan, saya kata tadi, anxiety,
depression dan sebagainya. Mengapa dia berkesan? Okey, ada apa-apa soalan? Kita ada lebih kurang 5 minit lagi. Boleh kita layan 1-2 soalan sebelum kita share kehadiran hari ini untuk siapa-siapa yang tak sempat mencatat. Okey, terima kasih Husin atas paparan dan kawalan paparan. Yi Xuang. Okey, soalan dulu. Silakan Husin. Doktor ada yang tanya saya, kalau macam decoding kelas, doktor letak kat mana? Letak kat OL ke? Okey, yang tu saya boleh cari. Saya cari dan saya boleh letak dalam OL pun boleh. Dan saya pun boleh letak dalam, boleh hantar pada Husin lah. Ada tak idea kalau beberapa, tapi ini kena minta kebenaran saya dulu Husin. Sebab ada kelas-kelas tu yang saya rasa saya banyak melawak sangat. Yang saya rakam tapi macam saya tak tapih lah. Sebab saya cadangkan supaya kita boleh letak dalam YouTube lah, Husin. Boleh tak, Sin? Daripada sini kita ambil letak dalam YouTube beberapa kelas yang saya rasa boleh di-share kepada lebih ramai. You all pun boleh dan orang lain pun boleh. Itu macam satu. Husin pandai tak letak dalam YouTube? Boleh doktor, saya boleh tolong letak dalam YouTube. Nanti kalau nak ni Tapi mesti yang saya punya. boleh. Mesti yang saya pilih punya. Sebab ada yang, yalah you all tahu kan, kelas saya kan ada yang saya merapu kan. Saya merapu-rapu, saya lawak pelik-pelik. Yang tu tak boleh lah. Tapi macam kelas hari ni it's just okay. Kelas hari ni, okay, saya stopkan dulu sebab ni kita dah mula discuss kan. Macam kelas hari ni okay.